Karya-karya besar, saya dibesarkan dengan karya-karya seperti karya Abdul Talib Hasan, Saga, Azizi Haji Abdullah, okay, kemudian karya-karya Osman Awang, Syanun Ahmad, Tunggu-Tunggu Gerigis dan sebagainya. Dan dari karya-karya tersebut kita melihat bahawa kita tidak boleh, lelaki tidak boleh memisahkan unsur-unsur romantik dalam novel-novel tersebut. Okay? Dan saya amat terkesan dengan novel Saga yang ditulis oleh Abdul Talib Hasan, yang dia menceritakan tentang romantiknya, kemudian unsur-unsur wanita itu dengan jelas. Okey, bagaimana dia menggarapkan dia menggarapkan bahasa-bahasa yang digunakan di dalam itu cukup cantik dan indah, sehingga saya boleh menggambarkan keadaan tersebut seperti betul-betul di depan mata saya. Okey, justru itu saya secara jujur saya dengan saudara Ahad sewaktu memilih naskah anda suatu ketika dahulu, saya tidak terpanggil untuk baca naskah anda. Okay, yang pertamanya sebab saya khawatir saya dikelirukan dengan bahasa-bahasa pasar waktu itu yang anda gunakan. Jadi saya hanya menonton Legenda Budak Setan, dari situ saya melihat bahawa ada mesej yang sangat baik untuk disampaikan. Okay. Dan sebenarnya saya juga menulis beberapa novel saya terbit novel kanak-kanak dulu. Ada 2 buah novel, Serembut Sutera Gamilan dan juga Tercampak Dalam Cahaya, okay, yang diterbitkan oleh Cerdik Publication dulu, satu ketika dahulu. Baik, kemudian ada sebuah novel yang saya telah perankan selama 8 tahun, selama 8 tahun, dan kemudian selama 8 tahun, dan kemudian saya terpanggil untuk menulis kembali novel tersebut berdasarkan saya telah mula menulis kembali novel tersebut pada tahun ini. Dan saya berharaplah insyaAllah dengan mesej-mesej yang agak berlainan sedikit, dan saya berharaplah kerang-kerang sudi untuk menerbitkan nanti bila siap insyaAllah dalam masa 2-3 bulan ini saya akan cuba memudahkan. Melalui saya. Okey, jadi mungkin memandangkan maklumat yang dimaklumkan tadi oleh Puan Sri Dia, daripada 300 penulis hanya ada 15 orang saya penulis lelaki. Mungkin saya cubalah cuba untuk memeriahkan, jadikan ruang ke-16 insyaAllah. Sebuah novel yang banyak bergantung kepada kata-kata. Apabila kita masukkan lakaran mungkin akan ke fokus tu sudah larilah. Okey, saya nak berbalik kepada apa yang Cik Hadiat dengan Eman Hakal cakap tadi. Dalam industri buku novel ini kita amat kekurangan penulis lelaki. Kalau lelaki nak baca tentang lelaki, lelakilah yang lebih tahu tentang lelaki. Begitu juga macam novelis-novelis wanita kita, kekuatan mereka adalah kerana mereka wanita. Mereka tahu apa kehendak wanita, apa yang ada dalam kemelur hati seorang wanita. Yang apabila membaca novel, dia akan dapat riliskan tension dia ataupun memenuhi ego dengan apa yang ada dalam kepalanya. Dia baca novel wanita dan mereka dapat, itulah yang mereka nak. Bagi memenuhi permintaan pembaca lelaki, selain daripada wanita cuba buat untuk dunia lelaki tak menjadi, melainkan lelaki sendiri yang menulis tentang lelaki. Malangnya di Malaysia ini, daripada 300 lebih penulis kami, lelaki hanya dalam 10 orang, 15 orang sahaja. Mana pergi lelaki-lelaki yang ada bakat menulis itu? Kerana mereka kurang komitmen kah? Atau mereka tak ada masa kah? Ataupun mereka hanya suka membaca tetapi tak mahir nak melahirkan dalam bentuk kata-kata. Jadi itu adalah satu fenomena yang kami hadapi. Kerana kami tahu kalau untuk membuat satu novel lelaki, lelakilah yang mesti tulis tentang lelaki lagi bagus daripada perempuan cuba menulis tentang lelaki. Contohnya Cik Eman sendiri tulis tentang lelaki. Dia ada yang paling menonjol, Ramli Awal Mursyid sendiri menulis tentang dunia lelaki. Betapa berhasilnya karya itu. Kan, jadi saya lebih memandang kepada industri lah, saya fikirkan masa depan. Jika penulis-penulis lelaki ini tidak meneruskan bakat mereka selepas ini, kita langsung kekurangan penulis lelaki kalau tak ada barisan pelapis lelaki yang akan timbul. Kalau kita buat kursus penulisan novel ke, purata yang datang perempuan, lelaki 2 orang. Daftar nak datang 5 orang, tapi yang hadir menonjolkan diri 2 orang. Bila kita telefon ada komitmen lah tak, padahal dah bayar tu.
minta tolong pulangkan duit ke apa, tak apalah kita pulangkan. Tetapi komitmen itulah yang kami susah nak dapat. Dan hasilnya kita hanya ada beberapa orang di Alam 21, Iman Haikal, Ramli Awal Musyid, kita ada Zaiful Zaman, Dr. Hashim Tuah. Selebihnya Aisyah Sofia, Nisa Yuni, setahun satu novel mereka. Ramli Awal Musyid tu lain kategori lah, sebab beliau berjaya menghasilkan setahun 2 judul. Kalau boleh setiap bulan kita ada 3 Alam 21, 2 daripada Prima, maknanya kadang-kadang menghasilkan 5 novel setiap bulan, wajib. Kan, wajib. Daripada 5 dalam Januari itu tak ada seorang pun pemuda lelaki. Februari pun bila tanya dengan editor, ada tak? Tak ada Kak Sri. Mac tak ada. Kan? Sedangkan kita tahu pasaran memerlukan karya yang begitu. Jadi saya lebih suka nak lontarkan pandangan ini. Kalaulah lelaki itu minat kepada industri pembacaan novel, mengapa mereka sendiri tak tunjukkan diri? Kami beri peluang, kami sediakan market yang luas, kami ada barisan editor yang prolific untuk mengedit karya-karya itu. Tapi ke mana lelaki itu? Terima kasih.